Video yang ni masih tentang tajuk pengekosan serapan marginal dan ini ialah video yang part 3. Okay, video yang ketiga tentang tajuk ini. So tajuk untuk part 3 ini ialah tentang overhead terlebih atau terkurang serap. So hari itu cikgu sudah ajarkan pengekosan serapan dia mengambil kira kos overhead kilang tetap, okay, dalam pengiraan kos produknya. Dan kos overhead kilang tetap ini adalah merupakan kos overhead yang diserap dan dengan menggunakan KOP, kadar overhead tertentu yang dikira untuk biasanya tajuk ini dia adalah berasaskan volume atau unit keluaran. Formula untuk mengira KOP masih sama, anggaran kos overhead kilang, yang ni ialah overhead kilang tetap lah. Okay, yang dibelanjawankan ataupun anggaran kos overhead kilang tetap ataupun boleh samalah ataupun dipanggil kos overhead kilang tetap dibelanjawankan. Dan asas dia soalan STPM biasa keluar ialah berasaskan unit keluaran. Jadi bawah dia ialah volume ataupun unit keluaran yang dibelanjawankan ataupun yang dianggarkan. So you guna formula ini akan mendapatlah kadar, okay, akan mendapat kadar kos overhead kilang tetap seunit keluaran. Okay. Jadi kerana dia mengguna kos overhead kilang tetap ni mengguna KOP, jadi wujudlah kos overhead kilang terlebih atau terkurang serap bila sudah ada kos overhead kilang yang sebenar. When we compare dengan yang sebenar, wujudlah terlebih atau terkurang serap. Okay, untuk kaedah pengekosan serapan saja. Untuk yang pengekosan marginal, dia tak ada masalah ni kerana dia tak ambil kira kos overhead kilang tetap sebagai kos produk. Jadi dia tak ada masalah dalam pengiraan kos produk dia, because dia tak ambil kira kan. So hanya pengekosan serapan saja ada wujud problem ni. Jadi kerana ada terlebih terkurang serap, jadi pelarasan kos overhead kilang perlulah dibuat di penyata pendapatan mengikut kaedah serapan. Okay. So inilah contoh soalan. Katakan contoh soalan ni. Data berikut adalah berkaitan dengan syarikat Istana untuk tahun yang berakhir bulan Mei 2021. So, syarikat Istana mengguna KOP, okay, untuk menyerap kos overhead kilang tetapnya di dalam kos pengeluaran dia. So, inilah maklumat dia. Keluaran dia 30,000. Adanya inventory awal 2,000 unit. Dan jualan ialah 25,000 unit. Dan harga seunit jualan ialah RM8. Jadi di sini dia tak bagi berapakah inventory akhir. Soalan boleh macam tu. Jadi you kena gunalah formula untuk cari inventory akhir dia. Berapakah unit masih belum dijual. So nanti you kena buat sebagai jalan kerja. So maklumat seterusnya, dia soalan ada bagi kos yang sebenar. Adanya kos bahan mentah langsung, satu unit ialah 90 sen. Dan kos buruh langsung ialah 70 sen seunit keluaran. Kos overhead berubah ialah 50 sen seunit. Dan kos overhead kilang tetap pula, yang ini ialah sebenar. So dia bagi kos overhead kilang tetap yang sebenar end of tempo ialah 14,500 dan belanja jualan pentadbiran yang sebenar yang berubah ialah 8,000 dan belanja jualan pentadbiran tetap yang sebenar ialah 6,000. Okay. So kerana dia guna overhead diserapkan, jadi biasa soalan akan bagilah yang ini supaya anda boleh kira berapakah kos overhead kilang tetap akan diserap dalam seunit keluaran. So you use this, guna formula ni So untuk cari kadar KOP dia. So
yang kos overhead kilang tetap dibelanjawankan ialah 14,000 dan volume pengeluaran ataupun unit pengeluaran anggaran dia ialah 35,000 unit. So you bahagilah 14,000 bahagi 35,000, you will get the KOP for cost overhead kilang tetap. So apa yang perlu anda buat ialah sediakan penyata pendapatan dengan dua asas tu, iaitu penyata pendapatan untuk kaedah serapan dan juga untuk kaedah marginal. Dan soalan STPM selalu suka minta anda jelaskan kenapa wujudnya perbezaan untung dalam serapan dan marginal ni. Okay? Mesti akan wujud perbezaan untung kerana dia ada inventory. Kalau once ada inventory, mesti ada perbezaan untung. So you kena terangkan sebabnya. Okay? Dan kadang-kadang dia juga akan keluar yang ni, sediakan pelarasan untung bersih. That mean dari serapan, dari jawapan untung bersih serapan, macam mana you kena campur tolak apa supaya dia menjadi untung bersih kaedah marginal. Okay, so yang ni sebelum you tunjukkan jawapan, you kena tunjukkan jalan kerja dulu lah. Jalan kerja very important. Biasa ada markah, so kena tunjuk. Tadi cikgu kata dia ada bagi keluaran, berapa unit dia keluar, berapakah unit inventory awal, berapakah unit jualan tetapi tak ada inventory akhir. Okay, so you kena kira lah betul tak ada. Okay, you tengok. Okay, inilah cara kerja dia. Pengkiraan unit inventory akhir. So, unit inventory awal ialah 2,000 unit. Campur dengan tambahan keluaran untuk tempoh ni ialah 30,000. Jadi sepatutnya yang boleh dijual ialah 32,000 unit. Tetapi soalan kata dia hanya jual 25,000 lah. Jadi erti dia inventory akhir ialah 7,000. Okay, tolak berapa yang dijual. So actually 7,000 yang inilah inventory akhir dia. Lepas tu cikgu kata untuk sediakan penyata pendapatan, kan kos pengiraan seunit serapan marginal berbeza. So you kena tunjuk juga jalan kerja ni macam mana you dapatkan kos seunit keluaran untuk serapan dan marginal. So you have to show as a jalan kerja. Ada markah dalam exam. So cikgu suruh ajarkan untuk serapan, dia akan mengambil kira semua kos sebagai kos produk dia. Jadi kos bahan mentah langsung 90%, kos berlangsung dia ambil kira, kos overhead berubah dia ambil kira, dan juga kos overhead tetap yang diserap. Di sini macam mana cikgu dapat 40%, cikgu kata, you gunalah maklumat yang diberi yang ni, you bahagi cost overhead tetap yang dibelanjawankan bahagi dengan unit yang dibelanjawankan. So you will get 40 cent per unit keluaran. So you jumlahkan semua ni ialah cost produk seunit mengikut kaedah serapan ialah RM2.50. So untuk marginal, sama dia akan guna yang berubah saja. Tetapi yang cost overhead kilang tetap dia tak ambil kira. So berubah saja. So you totalkan yang berubah. Semua yang cost yang berubah you dapatlah RM2.10. So once you get this one, nanti senanglah you dapat sediakan penyata pendapatan ya. Dan tadi cikgu kata kalau dia guna overhead yang diserap mesti wujud terlebih atau terkurang serap kan. So you have to kira lah sebagai jalan kerja. Soalan sudah bagi, kata cost overhead kilang tetap yang sebenar ialah 14,500 kan. So untuk kira terlebih atau terkurang serap ialah perbezaan di antara yang diserap dengan sebenar kan. So you pun tengoklah perbezaannya berapa. So yang sebenar ialah 14,500 tolak berapa yang kita sudah serap. Berapa yang diserap ialah formula dia ialah berapakah unit yang dikeluarkan darabkan dengan KOP. So unit yang dikeluarkan yang sebenar kan. Formula untuk KOP mesti tahap aktiviti yang sebenar.
So yang sebenar ialah 30,000 unit. Darablah kadar dia 40 sen. So yang diserap ialah 12,000 unit. So ini yang sebenar, ini yang diserap. Erti dia apa yang kita serap adalah kurang daripada yang sebenar. So you mesti tulislah butir ni. Kalau tak ada butir ni nanti tak ada markah. Kalau hanya ada angka tak ada butir nanti kosong So in order to get the marks mesti ada butir dan markah dan angka. So mesti tulis kos OH kilang tetap kurang serap ialah 2,500. Okay, dan once you sudah kira semua cara kerja yang perlu, so bolehlah you sediakan jawabkan soalan. Kita tengok jawapan untuk part A. So untuk penyata pendapatan kenalan seperti yang cikgu sudah ajar lah, nama syarikat dan penyata pendapatan tulis dengan penuh lah. Penyata pendapatan bagi tahun berakhir pada bulan Mei, 31 Mei, dan mesti tunjuk ini kaedah apa? Kaedah serapan. Okay, so formula samalah format yang cikgu sudah ajar. Atas dia ialah kilang, bawah ialah office, belanja office ataupun cost tempo. So hasil jualan dia dapat jual 25,000 kan. So darablah harga jualan seunit. So jumlah hasil jualan 200,000. So inilah kos kilang kan. Semua di atas. So kos barang dijual, inventory awal, campur kos pengeluaran, tolaklah inventory akhir. You will get kos barang dijual. So inventory awal dia kos produk dia RM2.50 kan. So awal dia 2,000, so you darab you dapatlah 5,000. Jadi di sini cikgu nak ingat bukannya semua inventory awal akan sama dengan kos produk RM2.50. Mungkin because inventory awal ialah inventory last year kan, mungkin cara nilai dia akan berbeza. Mungkin dia adalah RM2.40 ke RM2.30. Jadi di sini supaya senang cikgu anggap dia sama lah. Jadi you kena pegalah dengan soalan. Kalau dia kata dia bagi anggaran kos OH kilang dan volume yang berbeza untuk last year, so you kena kira lah untuk last year punya kos. So di sini cikgu guna semua sama. So dia sama 2.5. Okay. So inventory awal campur kos pengeluaran, dia keluar 30,000 unit kan. So seunit RM2.50. So inilah dia jumlah kos pengeluaran. So semua yang boleh jual ialah RM80,000. Tetapi bukan semua dapat dijual kan. So kita pun tolaklah inventory akhir 7,000 dan satu unit RM2.50. So this is the inventory akhir. So, bila sudah tolak, you dapatlah kos barang dijual, 62,500. So, ini ialah actually cara yang panjang untuk kira kos barang dijual. Actually, kalau dalam exam, you tak cukup masa, you can just tak perlu tunjuk yang ni. Terus, hasil jualan, tolak kos barang dijual pun boleh. Kalau tak cukup masa lah, you are rushing for time. So, you tahu, dia hasil dia jual 25,000. So erti dia ini ialah harga yang dijual pada harga jualan. So 25,000 unit pada harga jualan compare dengan 20,000 compare dengan harga kos dia. Okay, mesti sama unit 25,000 dan harga kos dia ialah RM2.50. So you can use this one as a shortcut because we are comparing harga jualan and the harga cost. So tapi unit kena sama. So you darab macam ni, you akan dapat juga sama 62,500. Still the same. Tapi cikgu advise jangan, kalau cukup masa jangan guna shortcut ini kerana you tunjuk yang ni, you akan dapat tunjuk inventory awal dan inventory akhir nilai dia. As I said, salah satu yang membezakan untung besar, serapan dan marginal kerana wujudnya inventory. So inventory actually very important to show. Hanya kalau tak cukup masa sahaja, you tak cukup masa nak macam ni, you shortcut terus kira kos barang dijual. Kalau tak cukup masa saja, if not,
very important lah to show the inventory. So, hasil jualan tolak kos barang dijual, you akan dapatlah untung kasar. So, this is untuk kasar. Dan lepas tu tolaklah cost office lah, cost tempoh. So, dia tak kisahlah kan, berubah dan tetap. Semua cost office tolak. So, belanja jualan dan pentadbiran berubah 8,000. Belanja jualan pentadbiran tetap 6,000. So, jumlah cost tempoh atau belanja operasi 14,000. Untuk kasar, tolak yang ni, belanja actually dapat untung bersih. Tetapi di sini kerana dia guna cost overhead diserap, jadi kena buatlah pelarasan, dapat untung yang lebih betul. So, you tulis untung bersih sebelum pelarasan. And campur atau tolak cost overhead kilang yang lebih serap atau kurang serap. So, di sini dia adalah kurang serap kan. Kalau dia kurang serap, okay, kita kena tolak daripada untung. Apa? Yang ni dia. Tolak daripada untung bersih kerana bila kos sudah kurang serap, artinya kita kurang kira kos tu. Sepatutnya kos tu lebih tinggi, but you sudah silap kurang kira. Jadi kalau kurang kira, akan menyebabkan untung kita terlebih kira. Your untung become higher because you thought your expenses is lesser. So, tengok, kos sudah kurang kira, untung sudah menjadi tinggi. Jadi, untuk membetulkan balik keadaan, you kena tolak lah supaya untung akan turun. Okay? Jadi, kita tolak. Okay, so kita tolak, kita tulis dapatlah untung bersih selepas pelarasan yang lebih betul ialah 121,000. Dan kita soalan minta buat juga kaedah marginal kan. So inilah dia kaedah marginal. Okay, so hasil jualan masih sama because kan benda yang sama kan, just that cara you sedia ikut kaedah berbeza saja. Semua item dia sama. 200,000. Dan kalau marginal mesti format dia jualan tolak kos berubah tolak kos tetap. So kita kira lah kos berubah. Sama inventory awal, cuma yang berbeza ialah kos seunit dia. So 2,000 unit, kos seunit ni cuma RM2.10 kerana dia tak ambil kira kos overhead kilang tetap. So you darab, you dapat nilai ni. So kos pengeluaran berubah saja jadi dia juga tak masuk yang kos overhead kilang tetap. So RM2.10 kita dapat jumlah ni. So ini tetapi bukan semua dapat jual kan. So sama, mesti tolak inventory akhir. Okay, 7,000 darab dengan 2.1, so dapat yang ni. So formula ini akan memberi kita kos barang dijual yang berubah. Okay, you campur ni, tolak ini dapat 522500. So as I said, kalau soalan tak cukup masa, actually you boleh tak payah tunjuk yang ni, terus tunjuk kos barang dijual berubah. Macam mana dapat? Nilai dia kena ikutlah yang ni. 25,000 unit kan. So ini ya 25 unit pada harga jualan. So ini menunjukkan 25 unit pada harga kos. Okay, 52,500. So you can use this one as a shortcut. Kalau tak cukup masa saja. So inilah kos barang dijual berubah. Then as I say, untuk marginal kan semua kos berubah kena atas. So kena campur belanja jualan dan pentadbiran berubah 8,000. So jumlah kos berubah ialah 60,500. So hasil jualan tolak jumlah kos berubah, you akan dapat margin caruman. Ataupun sum of the books dia panggil margin sumbangan. Actually sama Tolak ni, yang ni ialah yang ni, nilai dia. Okay, dia seolah-olah macam untung kasar lah actually. So untuk dapat untung bersih mesti tolak kos tetap. Semua kos tetap. Tak kisah dia kilang ke ataupun office. Jadi kos overhead kilang tetap yang sebenar. Untuk marginal, kerana dia tak yang kos overhead kilang tetap tak ambil kira dalam kos pengeluaran kan. Jadi kita sediakan penyata pendapatan pada akhir tempoh. So at that time actually we already know the sebenar. So kita akan terus untuk marginal, kita akan terus guna yang sebenar. Okay, so sebenar ialah 14,500. So dan cost overhead
kos belanja jualan dan pentadbiran tetap 6,000. So all the cost overhead campur you got 20,500. So margin caruman tolak kos tetap kita akan dapat untung bersih. So bila kita compare, kita dapati untung bersih serapan adalah lebih tinggi daripada marginal sebanyak 2,000. Okay. Ya, nanti soalan minta tunjuk apa wujudnya perbezaan untung 2,000 ni. Okay. So kita jawablah soalan seterusnya part B, sebab perbezaan untung antara kedua kaedah. So ini cost overhead kilang. So you jawab soalan macam ni, you kena bagilah sebab kenapa beza untung? Sebab utama actually kerana adalah disebabkan cost overhead kilang. So this you must write in ayat yang ni. Lepas tu tunjukkan bukti dia. Okay. Lepas you explain dengan ayat, tunjuklah kalau boleh dengan calculation. To show in calculation. Tapi keadaan macam ni, you tengoklah pembahagian markah dalam exam. Kalau exam cuma 2 markah, so it's just enough for you to explain in sentences. Tetapi kalau markah dia 3 markah, then you have to be lebih panjang sikit lah, huraian anda lebih terperinci. So you have to show the calculation. So you tengoklah berapa markah yang diperuntukkan untuk soalan ni. So ni, so macam mana nak explain? Just mesti kata cost overhead kilang tetap. Kerana this is the main reason to make the difference. So cost overhead kilang tetap dimasuk kira sebagai salah satu cost produk dalam pengekosan serapan. Cikgu sudah lupa actually di sini you kena katalah slot in dalam pengekosan serapan. Okay. Dan cost overhead kilang tetap ini akan tersimpan dalam sebagai inventory sehingga inventory itu dijual. So tetapi pengekosan marginal pula menganggap cost overhead kilang ini, cost overhead kilang tetap ni sebagai cost tempo. Okay. Dan akan dihapus kira terus sebagai belanja pada tahun ianya terlibat. Jadi dia tahun itu berlaku, kos itu tahun itu terus sebagai belanja, hapus. Dia tak simpan apa-apa. So you explain like that is enough. Dan tunjukkan bukti. Macam mana wujudnya beza untung 2,000 ni. Show how untung 2,000 ni wujud. So bukti dia, you tunjuklah cost overhead kilang tetap yang tersimpan dalam event, tersimpan ataupun some books they call it di-inventorykan. Okay, samalah, just istilah yang berbeza. Jadi mereka lebih suka guna di-inventorykan. Arti dia simpan di dalam inventory. Okay, cost overhead kilang tetap yang di-inventorykan dalam inventory akhir oleh pengekosan serapan. So you tunjuklah 7,000 unit inventory akhir darab dengan cost overhead kilang seunit 40 sen. So 2,800. Sebelum ni cikgu sudah ajarkan kalau dia simpan dalam inventory, dia sudah tak rekod sebagai belanja. Jadi untung bersih serapan akan lebih tinggi. So sepatutnya untung bersih perbezaannya ialah 2,800. Okay. Tetapi kenapa hanya 2,000 saja? Kerana di sini juga bukan saja ada inventory akhir tetapi juga ada inventory awal. So kesan kenaikan perbezaan untung 2,800 ini sudah ditolak, dikurangkan disebab wujudnya inventory awal. So perbezaan untung tak sampai 2,800 tetapi hanya 2,000 saja kerana adanya inventory awal. Di mana 2,800 ini kena tolak lagi cost overhead kilang tetap yang telah dikira sebagai belanja yang dalam inventory awal. Okay. Hari itu cikgu sudah katakan inventory awal ialah inventory last year punya. Tak tolak sebagai belanja. But this year sudah jadi belanja. Jadi menyebabkan belanja
pengekosan serapan lebih tinggi compare with marginal. So untung serapan sepatutnya lebih rendah. Menjadi dia lebih rendah. So di sini untung serapan lebih tinggi 2,800. Tetapi kerana disebabkan inventory awal yang sudah dikira sebagai belanja, so untung serapan sepatutnya lebih rendah. So kita tolak 800. Okay. So 2,800 tolak 800, perbezaan untung cuma 2,000 saja. Bukannya 2,800. Kerana 800 sudah menjadi belanja. Sedangkan marginal last year sudah rekod sebagai belanja. This year dia tak rekod. So menyebabkan kesan 2,800 inilah sudah dikurangkan oleh 800 ini. So perbezaan untung cuma 2,000 saja. Dan kadang-kadang soalan juga akan minta lah buat pelarasan untuk bersih. Ask you, bila dia cakap macam tu, actually dia nak you tunjukkan bagaimanakah serapan ini dapat campur tolak sesuatu, then it will become the untung bersih marginal. Ataupun sebaliknya, you start with marginal, then the jawapan is serapan. Tapi biasanya kita akan guna yang serapan as the starting. Okay, untung bersih pengekosan serapan ialah 121,000. So dari 121,000 ini, you fikir dari inventory akhir dulu. Okay, inventory akhir untung bersih serapan lebih tinggi kan kalau adanya inventory akhir. So nak sama dengan marginal, you kena tolak lah. Because dia lebih tinggi. So you want it to be same like marginal, so you tolak. Yang mana yang lebih tinggi itu you tolak keluar. So cost overhead kilang tetap yang diinventorykan dalam inventory akhir 2,800 you tolak keluar. So sepatutnya inilah untung bersih marginal. Tetapi kerana adanya inventory awal kalau wujud, untung bersih serapan menjadi lebih rendah kan. So nak samakan dengan untung bersih marginal, you kena campur balik lah supaya dia naik sikit untung dia sama dengan marginal. So campur cost overhead kilang tetap yang telah dikira belanja dalam inventory awal 800. So when you campur balik the untung, the cost overhead kilang tetap from the inventory awal 800, then you akan dapatlah untung bersih marginal 119,000.